Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu kita pada siri yang keempat dalam perkongsian ilmu, InsyaAllah bagi manfaat pada diri saya kepada seluruh umat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala mulia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin, hafizan mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin, fi afiyati wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini saya akan sentuh tentang dalam kitab Hikam Ibn Atha'illah Iskandari, hikmah ke-12, berkenaan hati tidak dapat manfaat daripada sesuatu lebih daripada seperti uzlah. Ibn Ajibah berkata, apabila melepaskan diri daripada riak yang kecil dan sini, tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan fikrah dan tidak akan sempurna tanpa uzlah. Justru disebut ma nafa'al qalbu syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fiqratin. Maksudnya hati tidak mendapat manfaat daripada sesuatu seperti uzlah yang memasuki medan fikrah dengannya. Ini sidang hadirin hadirat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat musim PKP yang kita lalui bersama, dalam hashtag Stay Strong, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mahu mentarbiah umat ini untuk uzlahkan umat ini daripada persekitaran yang tercemar, persekitaran yang rosak, persekitaran yang membinasakan. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala mewujudkan suasana yang mentarbiah umat ini, Kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam kata sekarang ini reboot. Reboot maknanya kalau komputer tu rosak, kita kena reboot balik. Kalau kena virus, kita kena reboot balik supaya dia kembali pada sistem asalnya. Begitu juga dengan alam ini, bila Allah Subhanahu wa taala jadikan malapetaka bencana wabak seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kehebatan kudrat Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan alam ini kepada tahap yang lebih baik, dengan persekitaran udara lebih baik, tiada pencemaran air, tiada pencemaran laut, tiada pencemaran bunyi dan sebagainya. Dengan asbab itu Allah Subhanahu wa taala mahu seluruh umat ini uzlah. Apa makna uzlah? Uzlah ni maknanya perjalanan hati kepada kudrat Tuhan atau bersendiriannya hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dulu masa saya di Jabatan Agama, masa saya berkursus dengan salah seorang pegawai kanan di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Pegawai ini yang menguruskan tanah perkuburan. Kalau tuan-tuan tahu sekarang ni kita panggil rapid, projek rapid di Pengerang. Di situ terdapat kubur yang berumur ratusan tahun, kan? Alhamdulillah, ibrah daripada penceritaan itu kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mahu kita lihat segolongan manusia di sana, apabila dikuburkan dan mau dipindahkan kubur tersebut, maka kubur tersebut banyak mayat-mayat yang kita lihat masih utuh, masih cantik, dan tidak dimakan oleh ulat dan sebagainya. Kami berbincang pada ketika itu dan bersepakat mengatakan bahawa mereka ini adalah mereka yang jauh daripada melakukan maksiat, jauh daripada di kawasan hujung kampung, yang kita bincang hari ini. Mereka amat kurang berkomunikasi dengan orang, dan menyebabkan mereka ni terasing dan kurang membuat dosa. Allahu Akbar. Dan bukan itu sahaja. Kalau kita lihat banyak gambar-gambar, kan, sahabat saya ni ditunjuk kepada saya gambar-gambar memang mayat masih utuh, kan. Kalau kita ingat sabda Nabi SAW, antara orang yang akan terselamat adalah orang yang menjaga suratul Mulk tiap-tiap malam.
maka dia akan selamat daripada siksa kubur dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dalam hikmah ini, hikmah ke-12 ini, apakah faedah khalwat, mengasingkan diri? Yang pertama, selamat daripada keburukan lidah. Kan? Kita kalau berjalan di tepi jalan, naik kereta, naik bas, naik kapal terbang, kita akan mengumpat orang sebelah kita. Apalah sebelah ni bau ketiak, apalah sebelah ni bau bawang, apalah mulut dia bau busuk. Jadi kita akan sentiasa mengumpat dalam hati kita ataupun kita cakap dengan kawan kita. Akan terpelihara mata kita, subhanallah kan. Kita hari ni pergi pejabat, lihat isteri orang, lihat perkara yang tidak baik, lihat perempuan yang bukan mahram kita dan sebagainya, maka perkara ini akan menyebabkan kita terlibat dengan dosa. Terpelihara hati daripada riak. Yelah, kita ada kereta macam-macam, kereta berkilat, kita ada kapal terbang, kita ada kereta api, tapi sebab bila berlaku PKP kita tak boleh kan, kita tak boleh nak menayangkan apa yang kita ada. Semua letak kat dok, semua letak dekat garaj kereta kita. Kita tak boleh nak buat sesuatu pun. Kita terpelihara daripada riak. Menghasilkan zuhud di dunia dan berlapang dada kan. Bila kita duduk bertafakur beruzlah di tempat itu, maka Allah akan pelihara kita. Allah akan zahirkan sifat zuhud dan diri kita. Selamat daripada bersahabat dengan orang jahat. Allahu Akbar. Hari-hari kan, dengan kehidupan biasa kita akan bersama dengan orang jahat. Bersama dengan orang jahat ini, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak perlu kepada dia bercakap dengan kita untuk ikut saya, tak perlu kan. Kita lihat dulu Mak Saleh datang ke Malaysia pakai kasut, pakai jin koyak kan. Dia tak payah cakap ikut aku pakai jin koyak, tak perlu kan. Kita cuma lihat dah lama benda tu diulang, maka anak-anak kita telah ikut kan. Seluar jin yang koyak harganya lagi mahal, itu yang dicari. Allahu Akbar. Mempunyai ruang untuk beribadah, berzikir dan berazam untuk meningkatkan ketakwaan dan kebajikan kan. Dengan adanya kita beruzlah, kita banyak masa untuk beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menikmati kemanisan dan ketaatan yang ketujuh. Kemanisan dan ketaatan kan. Kalau kita ada masa duduk, ambil masa berzikir, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita berzikir dengan mengingati kebesaran, kehebatan, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan rasa hebatnya berzikir itu. Tapi kalau kita subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, kita akan mengejar masa macam kereta api ekspres dan sebagainya kan. Dan merehatkan hati dan badan dengan adanya uzlah ini akan merehatkan hati dan badan, dan terpelihara daripada agama, daripada berhadapan dengan perkara yang buruk dan perbalahan yang menyebabkan berhadapan dengan kesalahan kan. Bila kita duduk bersama dengan orang ramai, kita akan berbalah macam-macam. Kadang-kadang isu perkara kecil aja, orang hal lain punya, kita boleh bergaduh. Allahu Akbar. Yang akhir sekali, ia sebahagian daripada pengukuhan ibadah dengan berfikir dan mengambil iktibar. Itulah maksud yang paling besar. Jadi bila kita duduk beruzlah, kita berseorang diri, maka kita akan mula bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah 10 faedah berkhalwat ataupun beruzlah, mengasingkan diri, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Ibn Ajibah rahimahullahu taala. Jadi bapa, ibu, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kan, kita kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa juga yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada kita itu baik kan. Ada 2 kaedah kan. Nabi SAW ajar kita, bila ada satu perkara yang tak baik datang pada kita, kita kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal kan. Segala puji bagi Allah pada setiap masa dan keadaan. Apa juga situasi, apa juga keadaan, apa juga halat, kita kena percaya bahawa ini adalah baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sesuatu yang kita nampak itu perkara itu boleh memang kita bagi manfaat dan bagi kebaikan, kebajikan kepada kita, kita kata apa? Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, dengan segala puji bagi Allah, ya Allah, dengan nikmatnya, dengan nikmat ini akan menyempurnakan amal soleh kami. Jadi kita sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa itu saja perkongsian kita pada kali ini kan. Sebab apa saya tutup dengan Imam Ahmad bin Sahal berkata, ketahuilah musuh-musuh kamu terbagi pada 4. Yang pertama dunia, kedua syaitan, ketiga nafsu dan hawa nafsu. Dunia senjatanya ialah makhluk, sedangkan penjaranya ialah uzlah. Kan, untuk selamat daripada dunia kita kena bagi masa untuk beruzlah. Syaitan senjatanya ialah kenyang, sedangkan penjaranya ialah lapar kan.
Nafsu senjatanya lah tidur, sedangkan penjaranya adalah berjaga malam dengan beribadah. Yang keempat, hawa nafsu senjatanya bercakap, sedangkan penjaranya ialah diam. Semoga dengan kita beruzlah, kita berlapar dan kita berjaga malam dan sentiasa kita diam bertafakur pada Allah Subhanahu Wa Taala, menyelamatkan kita daripada musuh-musuh utama manusia, dunia, syaitan, nafsu dan hawa nafsu. Saya rasa aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Semoga kita bertemu lagi di perkongsian yang akan datang. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.